Baik, kita lihat kepada ayat yang ke-7. Lagi sekali Ustazah jelaskan tuan-puan, baca Quran, tadabbur Quran, benar-benar insya-Allah akan menambahkan yakin dengan Allah. Bila yakin, hidup kita tenang. Bila yakin, hidup kita terpandu dan terarah. Ustazah pun tak pasti bila nak masuk ayat 7 ni, sebab ada nak share lain lagi sebelum masuk ayat 7. Sebab kalau kita tadabbur tuan-puan tapi tak nampak hikmah kepada tadabbur tu, kesan dia tak begitu mendarah daging. Jadi tujuan Ustazah berkongsi beberapa kisah untuk menyuntik semangat dulu, membina kefahaman dulu, supaya tuan-puan menghargai setiap majlis ilmu, ya. Jadi kisah dia begini, Ustazah cuba ringkaskan insya-Allah. Ia memandangkan masa kita juga ringkas. Satu hari Ustazah macam biasa semua orang, ya, Allah akan uji. Jadi Ustazah ada mengalami sedikit ujian, ataupun kita guna bahasa macam ada masalah lah, ya. Jadi Ustazah ada seorang sahabat. Sahabat ini beza umur jauh juga dengan Ustazah. Dia lebih tua daripada Ustazah. Dia telah kenal Ustazah daripada Ustazah sekolah rendah. Ya, zaman-zaman duduk atas pelepah pinang. Lepas tu ada orang tarik pakai seluar tracksuit. Ya, zaman tu kecil lagi, darjah 2, darjah 3. Duduk atas pelepah pinang, orang tarik. Selalunya Ustazah yang duduk tu lah, jarang sekali yang menarik tu. Tarik. Dulu dah kenal dah, kami dah macam keluarga. Sahabat Ustazah ni tuan-puan, dia kahwin pun tidak, jauh sekali nak ada anak. Ya, seorang-seorang je hidup dia. Cuma dia ada kawan-kawan. Jadi apa yang kami perhatikan, memang hubungan dia dengan Quran intim. Sampai dia pernah kata dengan Ustazah, alhamdulillah dia tak pernah rasa sunyi, tak pernah rasa sepi. Ya, nak rasa sepi macam mana, dek? Kita ada Quran. Tak habis baca Quran, tak habis-habis nak tadabbur Quran, sampai ngantuk. Bila nak sunyi, bila nak sepi, tadabbur Quran sampai ngantuk, tidur. Lepas cukup tidur, bangun, tadabbur balik semula. Bangun pukul 4.30, bangun pukul 5. Mana nak sepi, dek? Mana nak sunyi, kata dia. Pada satu hari yang Ustazah ada masalah, tak jauh sangat pun hari tu, mungkin bulan lepas ke macam tu, Ustazah terpaksa bercakap dengan dia tentang masalah Ustazah, sebab Ustazah nak minta keuzuran untuk menganjakkan satu janji dengan beliau. Jadi kak, tolong faham keadaan Ustazah kak, yang Ustazah janji tak dapat nak buat pada masanya. Sebab kak, Ustazah dengan dia beradik berkakak lah, adik dengan akak. Sebab kak, adik ada masalah. Jadi bercakaplah sikit sebanyak dengan dia. Oleh kerana dia kelihatan seperti orang yang sangat pendengar yang baik, ya, dia dengar macam ni. Jadi Ustazah daripada hanya menceritakan masalah, jadi macam meluahkan sikit. Ustazah tuan-puan dah boleh agak dia jawab apa. Kerana rapatnya hubungan kami, dah boleh agak dah. Akak ni tak jawab yang ni, jawab yang ni, cara dia jawab. Tetapi walaupun dalam kadar keadaan Ustazah dah boleh agak dia jawab apa, tapi bila dia jawab tuan-puan, dia respon pada Ustazah dengan jawapan yang Ustazah sudah boleh jangkakan. Luar biasanya ialah jawapannya itu menyebabkan air mata Ustazah berlinang. Walaupun Ustazah dah boleh jangka. Apa dia jawab tuan-puan? Dia kata, dek, kembalilah kepada Allah. Kembalilah kepada Allah. Agaknya masa dia cakap tu tuan-puan, dalam jiwa dia syarat dengan pemahaman, syarat dengan maksud. Sebab tu bila dia cakap macam tu, Ustazah fikir dalam hati Ustazah tak sama dengan pemahaman dia. Sebab Ustazah jadi berfikir, aku ni tak kembali pada Allah lagi ke? Sebab bila Ustazah dengar dia cakap, kembalilah kepada Allah, dek, kembalilah. Ustazah rasa di pihak Ustazah ada yang lompong. Ustazah rasa ada yang kurang. Aku belum benar-benar kembali kepada Allah.
Dan kemudian beliau menyambung, di Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Ustazah kena maklum dengan tuan-puan, sahabat ustazah ini bukan ustazah. Pendidikan dia SPM tuan-puan, sekolah menengah biasa. Tapi Allah tidak pernah mengecewakan orang-orang yang tadabbur ayat-ayat Allah. Inilah dia hamba Allah yang bukan ustazah, bukan ambil usuluddin, bukan ambil syariah. Tapi tiba-tiba di depan ustazah dia kata apa? Allah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ketiga. Lalu dia bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Ustazah dengar tu tuan-puan, ya Allah, terhiburnya, terpujuknya hati. Sampai ustazah ikut balik, Kak, macam mana ayat tadi, Kak? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Jadi apa ustazah masa dengar tuan-puan? Jadi cari Quran. Kak, ayat apa tadi, Kak? Surah apa? Ambil Quran ni tuan-puan, buka surah Al-Hadid ayat ketiga, tengok. Allahu Akbar, sedapnya, Kak, ayat ni, Kak. Sambil-sambil ustazah tengok, sahabat ustazah terus bercakap, dalam Quran ada beberapa surah yang dimulakan dengan ayat tasbih dan ayatnya hampir sama. Ayat ataupun surahnya adalah surah At-Taghabun, surah As-Saff, surah Al-Jumu'ah, surah Al-Hadid dan surah Al-Hasyr. Dia bukan ustazah tuan-puan, tapi ilmu tu dia dapat sebab dia pergi menadah kitab kat kuliah-kuliah tafsir. Ilmu tu dia dapat sebab dia tadabbur Quran sehari tak kurang 3 jam tuan-puan setelah dia bersara. Ustazah jadi macam orang bersilat kelang kelibut tuan-puan. Sekejap buka surah Al-Hasyr, sekejap buka surah At-Taghabun, sekejap buka surah As-Saff untuk melihat benarkah pada ayat pertama setiap surah itu Allah menyebut dengan ayat tasbih yang hampir sama. Sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Apa kata sahabat ustazah? Kalau kita kurang tasbih, hati kita akan sakit. Tengok ayat tadi. Kalau kita bangun tahajud, kita bangun duduk dekat tepi katil, kita syahadah dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sampai habis. Itu diajar Nabi SAW. Kemudian dia akak selalu tambah ayat-ayat tasbih supaya akak rasa kuat. Kalau kamu dah bangun kemudian kamu tidur pun, Allah tak kurang 1 sen, tak kurang apa pun. Allah ada makhluk di langit dan di bumi yang terus memuji Allah. Yang menyesal, yang rugi adalah kita yang telah bangun pukul 5 pagi tapi kita tergolek tidur semula. Maka dia kata baca sabbaha lillahi ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Ambil pula ayat 1 daripada surah Al-Jumu'ah, ambil pula ayat 1 surah As-Saff. 5 ayat tu dibaca tuan-puan, memang dia kata ya Allah, insya-Allah takkan tidur semula, bahkan dalam hati rasa semangat untuk sama-sama dengan makhluk di langit dan di bumi memuji Allah Azza wa Jalla. Ustazah jadi terpegun tuan-puan.